Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batik Fitness dan kepakaran saya ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang. Terlajak lah, nak kata 8,000 itu target. Okay? Kita telah membantu seramai lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa produk. Waalaikumsalam Puan Siti Zaida. Morning Puan Ariski, apa khabar? Apa yang saya nak share pada hari ini adalah bilakah waktu yang paling afdal sekali bila kita nak bersenam. Okey. Sebelum saya nak mulakan saya punya live ni, boleh tak tolong share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin lebih ramai lagi orang tahu, lebih ramai lagi senang kita nak faham. Sebab kan, terima kasih kepada Puan Ariski, tajuk bestnya. Okey. Sebab terlalu ramai di kalangan kita, kadang-kadang suami isteri bergaduh kan, contoh bergaduh laki bini, kenapa yang ni bersenam aja kerjanya, hagak-hagaknya macam mana ni kan, abang ni macam mana pula gitu kan. Laki bini bergaduh sebabkan tajuk ini juga, waktu bila patut bersenam. Bini cakap bersenam pada waktu malam bang, laki cakap bersenam pada waktu pagi bang. Anak pula cakap waktu petang lah bersenam, boleh main sama-sama. Contoh. Waalaikumsalam Puan Kak Yong, Waalaikumsalam Puan Encik Ros, apa khabar semua? Okey, siapa dekat sini yang mungkin ada jawapan, yang ada jawapan kepada persoalan ni, boleh tak komen bila patut bersenam? Pukul berapa? Pagi ke, petang ke, malam ke, 8 pagi ke, 7.30 pagi ke, lepas kita bangun daripada tidur ke? Cek komen sikit. Supaya kita semua akan dapat faham, supaya kita akan dapat tahu macam manakah sebenarnya, waktu apakah yang terbaik sekali untuk kita bersenam ni, supaya kita akan dapat result ataupun cara yang terbaik untuk kita nampak kesan dengan sangat efektif. Siapa boleh komen kalau tahu? Boleh tak komen sikit? Dan sebab saya rasa macam terlalu ramai juga di kalangan kita yang memilih satu spesifik masa yang belum tentu lagi dapat memberi kesan yang positif terhadap kesan mereka. Waalaikumsalam Puan Haliza. Waalaikumsalam Puan Alisha Sofia. Terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Saya harap yang menonton pagi ni akan dapat banyak impact positif terhadap progres mereka dalam nak turunkan berat badan bila masa yang sesuai untuk bersenam. Kan, ini nak cerita dia. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum saya nak mulakan, boleh tak kita share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Pagi lah seronok bersenam. Puan Encik Ros kata pagi seronok bersenam. Morning Puan Su Masuri. Sebelum saya nak go further, saya nak cerita sikit tentang satu story. Boleh tak saya nak cerita satu story sikit? Kan? Story ni memang agak memenatkan sikit. Boleh tak komen, nak tahu tak? Petang dari pukul 4 ke 7 petang. Alright, Puan Syailah, Waalaikumsalam. Baru pas balik jogging. Puan Alisha Sofia gitu kan. Puan Nur Hayati, Waalaikumsalam. Saya nak share sikit. Sejak beberapa malam ni, anak saya Noah Ali tu, dia selalu merengek. Saya rasa mungkin sebabkan dia jealous tengok macam saya selalu dukung adik dia yang gemuk tu, yang dia tak boleh nak berjalan tu. Bila dia nampak saya, dia nak suruh saya dukung. So si Noah Ali ni jealous. Contohnya macam semalam kita orang tengok TV sampai pukul 2 pagi. 2 pagi dia tengok TV sama dengan saya. Lepas tu saya tak tahan sangat. Okey lah, jom masuk buaian. Mengamuk-ngamuk dia tidur. Itulah mata saya macam lebam-lebam sikit ni. Bukannya bertumbuk Bukan bertumbuk, tapi mata saya bengkak sikit sebabkan tidur lambat. But anyway, saya rasa macam saya suka share juga pada waktu pagi ni walaupun rasa mengantuk. Puan Ariski kata ikut kesesuaian jadual harian, adjust waktu untuk bersenam. Itu kata Puan Ariski. Okey, terima kasih kepada yang menjawab. Terima kasih kepada yang menjawab soalan tersebut. Sebenarnya bila kita nak turunkan berat badan, waktu yang paling afdal sekali. Okey, waktu yang paling afdal sekali. Nombor 1, siapa nak tahu? Yang paling afdal sekali. Tapi sebelum saya nak share ni, macam saya rasa kita kena bantu dulu orang lain untuk dapat faham benda ni juga. Tolong share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, supaya lebih ramai orang tahu, lebih mudahlah kita nampak dengan kesan yang lebih positif kan. Okey, cek komen sikit kalau dah ready, ataupun boleh tak komen sikit dah share Facebook Live ni, sebab saya nak bagi tahu dah ni. Ada beberapa keadaan yang saya rasa membuatkan saya rasa kita
Sebentar tu saya nak tegakkan binatang ni. Okey, macam saya dah start kerja, dapat jogging petang je lah, dapat jogging waktu pagi time hujung minggu je, kata Puan Ariski. Begini saya sebenarnya dalam kita nak turunkan berat badan ni, yes, kita kena ada jadual. Kita kena ada spesifik masa yang supaya bila kita follow, kita akan nampak kesan dia. Okey, sebenarnya waktu yang paling terbaik sekali, waktu yang terbaik sekali untuk kita bersenam sebenar-benarnya adalah pada waktu pagi. Yang ni saya nak explain kenapa waktu pagi. Siapa nak tahu kenapa waktu pagi ni adalah waktu yang paling terbaik untuk bersenam? Sebenar-benarnya lah kan, kalau katakan dicakap pada sudut waktu, dicakap dari sudut cycle. Sebab macam saya pernah cakap sebelum ni, bila kita nak berdiet, kita kena faham konsep cycle, konsep kitaran. Konsep kitaran ni sebenarnya sangat-sangat penting. Sementara kejap saya nak betulkan saya punya kedudukan handphone ni, supaya dia tak tergolek nanti Kang. 2 kali dah sebentar saya buat dah saya tergolek. Okey. Waktu pagi sebenarnya paling terbaik sekali untuk kita bersenam. Kenapa? Siapa nak tahu kenapa? Kenapa waktu pagi? Kenapa bukan waktu petang? Kenapa bukan pada waktu yang kita sesuai? Sebenarnya lah, pada waktu pagi tu bermaksud lepas bangun tidur, kita stretching sikit kan. Stretching tu bermaksud macam kita melentik-lentikkan badan kita ke supaya tak rasa injured dan sebagainya. Waktu pagi adalah yang terbaik disebabkan pada waktu pagi satu hormon keluar daripada badan kita. Waktu itulah yang paling tinggi sekali. Hormon testosteron nama dia. Pada waktu pagi jam 3-4 pagi sampailah ke pukul 8 pagi. Macam itulah dia punya cycle dia. Waktu tu adalah waktu yang paling tinggi sekali kandungan testosteron. Baik lelaki, baik perempuan. Kenapa? Sebabkan kalau kita perasan, kalau kita perasan macam testosteron ni selain daripada untuk lelaki, dia juga untuk meningkatkan sexual desire kepada lelaki dan wanita. That's why ramai kadang-kadang pada waktu pagi tu orang bangkit rasa macam nak bersendegurau bersama dengan isteri dan suami dia. Terus ni faham saya kan dah tergolek kan. Baru cakap pasal tu dah tergolek dah handphone. sorry. Okey. Dapat waktu pagi tu pulun habis-habis. Okey, macam tu kan. So, bila waktu pagi ni sebenarnya dia adalah satu waktu yang testosteron dia tinggi. Dan bila testosteron tinggi, dia punya kesan terhadap progres tu akan jadi lebih baik. Start pukul berapa? Sebenarnya dia ikut orang juga. Tapi dikatakan secara generalnya daripada jam 3-4 pagi macam tu, 3-4 pagi kepada 7 pagi, 7 ke 8 pagi. So dalam total dalam 4 ke 5 jam window time frame pada waktu tu. Itu satu. Okey, kenapa sebenarnya testosteron ni baik untuk progres kita bila kita nak turunkan berat badan? Siapa nak tahu? Macam saya cakap tadi, testosteron ni ada pada lelaki, ada pada perempuan. Dan kandungan testosteron pada lelaki lebih tinggi lah, of course, berbanding dengan perempuan. Itu adalah benda yang kita faham. Okey. Boleh tak saya sambung walaupun ada terjatuh sikit dari phone tadi. Okay, pada waktu pagi, pada waktu testosteron ni selain daripada dianya untuk mendapatkan bentuk badan lelaki, testosteron juga boleh membantu kepada pembakaran lemak dan pembakaran lemak serta pembinaan muscle. So kalau katakan pada waktu pagi jam 3 pagi ke 7 pagi, 8 pagi macam tu, dalam 5 jam, 4-5 jam macam tu, kalau kita fully utilize masa kita pada waktu itu, kita akan dapat membina muscle dan membakar lemak dengan lebih efektif. Gitu. Okey, itulah yang paling afdal sekali, yang paling power sekali kalau kita menitik beratkan betul. Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada berkenaan dengan apa tu? Wait. Okey. Sekejap. Siapa sini faham maksud saya? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Saya rasa macam ada masalah ni internet tadi. Okey, itulah waktu pagi adalah waktu yang terbaik sekali. Okey, itulah yang pertama. Yang kedua, waktu yang terbaik bila kita nak bersenam ni, nombor 2. Priority nombor 2. Nombor 1 dia waktu pagi. Priority nombor 2 adalah kita bersenam pada waktu yang kita free.
Okay, itu yang paling penting sekali. Waalaikumsalam Puan Fatty Kek Farish. Okay, lega a few times. Leg a few times. Okay, good. Okay, apa tadi? Bila kita nak exercise ni, kadang-kadang kita akan tengok waktu bila kita free. Kadang-kadang macam kata Puan Ariski, pada waktu pagi dia dah start bekerja, so waktu free dia waktu petang je, waktu pagi, waktu weekend je dia sempat exercise. Itu pun tak apa. Macam saya cakap tadi, priority pertama yang saya paling suka sekali exercise adalah pada waktu pagi. Macam lepas habis live ni ke ataupun sebelum live ke, saya akan rush pergi gym kejap. Tapi saya rasa macam tak best kalau saya pergi gym secara rushing dan balik secara rushing untuk prepare untuk live. Saya rasa macam tak best. Jadi saya akan pergi gym selepas pergi live. Walaupun saya tahu waktu pagi tu adalah testosteron pada waktu tinggi, especially bila kita nak build muscle. Sampai sini faham saya kan? Yang nombor 2, priority adalah bergantung kepada waktu bila kita free. Waktu petang ke malam ke tak kisah, asalkan kita faham waktu free tu adalah sesuatu yang kita boleh lakukan senaman tersebut secara konsisten. Kalau kita tak buat secara tak konsisten, pagi pun tak boleh. Sebab apa nama? Kalau pagi pun tak boleh bersenam sebabkan kerja, petang pun tak sempat nak bersenam sebabkan tergesa-gesa nak balik kerja, malam pun tak sempat nak bersenam sebabkan apa? Sebabkan seperti what we call that, nak bersama dengan anak-anak ke, nak main dengan anak-anak ke dan sebagainya. Tak ada masa nak bersenam langsung. Okey, sekurang-kurangnya bersenam 3 ke 4 kali seminggu dan duration setiap senaman tu adalah dalam 30 ke 45 minit sehari. Sekali senaman lah. So benda tu akan membantu kita. Sekejap, siapa sini faham maksud saya? Sebab saya rasa macam kenapa senyap ni kan. Boleh tak komen faham? Kalau faham boleh tak bagi saya lebih? Boleh tak bagi saya lebih banyak? Tengah hari boleh tak coach? Jawapan saya boleh je. Macam saya cakap dia boleh je sebenarnya nak senam pada waktu Okay, terima kasih kepada yang komen. Alright. Okay, kena beli lain Asta ni. Okay, kejap dah berapa kali dah handphone ni jatuh ni. Iya. Okay. Alright. Kenapa coach 2 kali gempa bumi. 2 kali dia terjatuh handphone ni kan. Okay. Alright, so berbalik tentang tadi, asal ikut asyik jatuh je tu. Itulah dia ni. Gravity dekat bilik ni terlebih sikit. Kan. Saya setting balik. Okay dah, cukup kot. Alright, so tegakkan buku tu je lah. Kalau tengok saya punya setting handphone ni macam sedih betul. Dia punya kepala dia dah hilang, so dah tak stable. Sebelah ni aja, sebelah tu aja dia macam dia nak terjatuh sebelah kanan. So okay, berbalik tentang tadi, senaman yang paling terbaik sekali adalah tak lain tak bukan adalah bila kita free. Nombor 2 lah. Okay. Dan requirement senaman tu dalam 30 minit ke 45 minit sekali senaman dalam 3 ke 4 kali seminggu. Okay, tak apa. So, boleh faham tak maksud saya kan? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi love banyak-banyak sekiranya faham saya punya explanation ni? Sebab kalau katakan kita nak turunkan berat badan tapi kita tak boleh nampak secara jelasnya, progress kita akan nampak lebih jelas. Okay. Progress kita akan nampak lebih jelas bila apa tahu? Bila kita konsisten. Kalau kita tak konsisten dalam melakukan apa-apa yang kita nak buat, saya rasa memang agak menyedihkan lah. Walau bagaimanapun, let's say kalau katakan ada spesifik individual yang rasa diri mereka macam tak boleh bersenam sebabkan pertama, dia sakit lutut, sakit pinggul ke, sakit tumit ke contoh, ataupun mungkin dia ada masalah seperti masa dia tak sesuai. Seperti macam waktu pagi sampai ke malam tak ada waktu langsung yang dia free, ataupun mereka yang bekerja shift. Contohnya sepanjang sebulan ni dia kerja shift daripada pukul 12 tengah hari katakan, ataupun daripada kerja shift lah, masa tak menentu. Kalau katakan waktu dia free pun adalah waktu tengah malam, dan tengah malam tu kalau dia berjogging takut dia kena rompak contoh kan. So dia tak perlu exercise pun tak apa, tapi dia kena faham, okay? Dia kena faham kalau dia tak keluarkan tenaga berdasarkan mengikut senaman dia, dia kena kurangkan pengambilan tenaga dia sehari. Boleh faham tak maksud saya kan? Kalau katakan
Kalau katakan, bila kita nak kurus ni, kita kena faham, saya pernah explain banyak kali, kita kena faham bahawasanya bila kita kurus, kita kena seimbangkan keperluan tenaga kita. Tenaga yang keluar kena lebih banyak daripada tenaga yang masuk. Kenapa? Sebabkan bila tenaga yang kita keluar tu lagi banyak daripada tenaga yang kita masuk, insya-Allah tenaga simpanan kita yang akan terbakar untuk kita gunakan sebagai kita punya sumber tenaga lah, pendek kata kan. Waalaikumsalam Puan Nurhayati, selamat pagi. Faham So poin dekat sini, bila kita tak exercise, kita kena kurangkan sikit makan. Kalau kita lebih exercise, bermaksud kita boleh lebih sikit makan. Dan kelebihan exercise ni juga, selain daripada kita boleh makan lebih, pertama dia boleh meningkatkan metabolisme, yang mana boleh membantu kita secara long term untuk kita menurunkan berat badan. Kedua, dia boleh bina muscle supaya secara long term juga boleh bantu kita menurunkan berat badan. Nombor tiga, dia akan membantu kita punya kandungan, kita punya cardiovascular ataupun kekuatan jantung kita mengepam darah, supaya jantung kita ni boleh mengepam darah daripada hujung kepala ke hujung kaki, supaya progres kita punya keadaan kesihatan kita semakin bertambah, dan kita punya nutrition, makanan kita akan dapat dihantar kepada seluruh tubuh badan secara tak langsung. Panjang cerita ni boleh saya sambung bila kita dapat jadikan diri kita ni lebih meningkatkan cardiovascular kita, cell regeneration akan berlaku dengan lebih sihat. Maksud saya lebih sihat tu bermaksud begini, bila setiap sel dalam badan kita akan bertukar setiap hari. Kita nak memastikan sel tersebut bertukar dengan secara sihat. Supaya pergantian sel tu akan jadi lebih baik lah, maksud saya. Jadi maksud saya kat sini, bila kita melakukan exercise, bila cell regeneration kita berlaku dengan baik, nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri kita? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak? Saya bercakap dari tadi sebabkan saya lost focus. Phone jatuh. Boleh tak komen? Boleh tak komen kau nak tahu? Boleh tak komen kau nak tahu apakah sebenarnya kita punya bila kita punya cell regeneration kita berlaku dengan baik, disebabkan kita punya cardiovascular kita nampak baik. Nak tahu tak apa yang berlaku? Puan Alicia Sofia kata nak tahu. Coach, kan dah terlebih exercise, apa makanan yang perlu kita ambil? Lebih sikit karbo ke protein ke atau fat? Okay, nanti saya beritahu. Okay, kita akan jadi lebih muda, nampak lebih muda, nampak lebih awet muda, bak kata orang putih kan. Kenapa? Sebab cell regeneration akan berlaku dengan baik, penggantian sel tu akan berlaku dengan baik, dan sel tu akan digantikan dengan sel yang lebih baik. Kenapa? Disebabkan kandungan kita punya peraliran darah kita jadi lebih baik, dan kita makan makanan yang sihat, dan setiap nutrition daripada makanan yang sihat tu menjadikan kita nampak progres tu lebih baik di luar. That's why orang yang selalu bersenam ni dia nampak lebih muda. Penat tu saya cakap kan, itulah pasal saya cakap relax sikit. Alright, saya baca komen dulu sementara saya nak merelaxkan ini. Coach, kalau dah terlebih exercise, makanan apa yang patut kita ambil? Lebih sikit karbo ke protein ke atau fat? Kalau terlebih exercise, bergantung kepada exercise apa. Kalau katakan berjoging ke, maraton ke, saya cadangkan lebihkan sikit karbohidrat. Kalau katakan dia pergi gym, selalu mengangkat besi, mengangkat berat, nak bina muscle, saya cadangkan untuk lebihkan sikit fat dengan protein. Betul lah, fat dengan protein dia. So benda tu akan slowly tingkatkanlah sikit dalam 5 ke 10% macam tu, bergantung kepada keperluan tenaga. Gitu kan. Saya nak baca komen jap. Waalaikumsalam Puan Lina Ramli. Selamat pagi. Nak tanya sikit, kenapa ya kalau seseorang itu bersenam atau lari anak, dada rasa terbakar? Kenapa tu ya? Dada rasa terbakar berombak ke? Kalau terbakar tu macam ambil api. Gitu kan. Panas hati saya. So kenapa ya kalau macam tu? Macam ni tau. Untuk orang yang baru berjinak-jinak dengan senaman, mungkin dia dah tak bersenam selama beberapa tahun. Saya pernah jadi macam tu dulu. Panas rasa panas dada begini
Saya nak share sikit dulu. Siapa nak tahu satu cerita sebelum saya nak jawab soalan Puan Lina Ramli. Mungkin saya punya story ni adalah sedikit kena-mengena dengan soalan daripada Puan Lina Ramli ni. Boleh tak komen kalau nak tahu apakah storynya kan. Dulu masa saya berusia 21 tahun kot. 21 tahun saya pernah kena demam denggi. Dan bila saya kena demam denggi, saya punya tulang-tulang sakit. Kan kita tahu kan tulang-tulang sakit. Tulang-tulang sakit semua dia menyebabkan saya susah nak berjalan. Saya rasa nak baring je, rasa macam malas-malas je dan sebagainya. Apa yang berlaku kepada diri saya selama setahun lebih saya tak exercise langsung. Haram tak pegang, tak sepak bola, haram tak berlari, berjalan pun macam malas-malas je kan. So apa yang berlaku kepada diri saya bila saya mulakan semula saya bersenam ni, saya rasa macam lemah gila kepala lutut saya nak berjoging. Maksud saya gatal pergi hiking dulu dekat salah sebuah bukit, nama dia Bukit Beruang. Bukannya berlari pun, berjalan-jalan anak je. Naik atas Bukit Beruang dekat Melaka sana. Tujuan dia kononnya nak meningkatkan stamina. Okay. Apa yang berlaku kepada diri saya? Pertama, saya rasa kaki saya sangat lemah bila dah sampai satu point. Saya rasa macam nak pitam. Nombor 2. Nombor 3, saya rasa macam stamina kurang, tak boleh nak bernafas dengan ni. Jantung saya berdegup dengan sangat gila kencang sampai saya rasa tak selesa nak bercakap, macam nak tu je kan. Benda itu adalah normal yang berlaku kepada mereka yang jarang bersenam. Tapi bila kita ada satu rasa, nama dia burning sensation. Rasa burning sensation terhadap diri kita, especially bila kita bersenam, saya rasa itu kena refer pada doktor. Sebab ada besar kemungkinan mungkin ada sesuatu yang berlaku dalaman yang saya sendiri pun tak pasti kenapa ada burning sensation. Tapi it's okay, saya akan cuba cari jawapan kepada soalan Puan Lina Ramli tu. Harapnya saya akan dapat bantu. Tapi paling terbaik sekali, jalan shortcut, try refer doktor. Try refer doktor. Betul degup kencang, apa kena buat? Okey. Kalau degup kencang, apa yang kena buat? Saya rasa better teruskan je senaman tapi dengan intensity yang kita boleh kawal. Okey, kita nak lakukan senaman ni, tapi kita nak lakukan senaman dengan rasa yang selesa, mengikut pace kita. Waalaikumsalam Cik Ta. Baru lepas exercise semua duk makin lama ni, makin semua nak bersenam ni. Siapa nak tengok live saya pagi-pagi? Gitu kan. Masa mula-mula nak senam dulu macam tu lah. Lama tak senam, sekarang dah okey. Macam kata Puan Ida Osman pun, bila dah lama-lama dah kita bersenam, lama kelamaan tu akan menyebabkan jantung kita jadi semakin kuat. Menyebabkan kita punya degupan jantung tu dah jadi biasa dah. Nak tahu tak kenapa sebenarnya degupan jantung kita sangat laju pada waktu tu? Sebab jantung kita dah terbiasa berdegup relax je, mungkin jarang bersenam contohnya kan, jarang bersenam. Dan bila kita mulakan senaman, jantung kita terpaksa mengempam darah lebih sikit kepada seluruh tubuh badan. Tetapi jantung kita dah lama dah tak berdegup dengan kencang. Seolah-olah seperti sebuah kereta yang dah lama tak start, tiba-tiba kita startkan enjin kereta tu, terus kita nak buat laju. Faham tak maksud saya? So dia akan jadi macam terganggu sikit enjin kereta tu. Dia punya minyak hitam dia tu pun akan macam tak dapat nak jadikan lubrikan yang terbaik untuk pergerakan enjin tersebut, mengakibatkan mungkin dia akan keluar asap hitam yang sangat banyak dekat exhaust kereta, ataupun mungkin dia akan macam ada jerking bila kita bawa kereta tu lah. Boleh faham tak maksud saya kan? So buat je, slow-slow, increasekan intensity. Lama kelamaan Puan Lina Ramli akan perasan apa yang Puan Lina Ramli buat tu, apa yang Puan Lina Ramli rasa sekarang dah tak ada dah. Tapi kena check doktor kenapa ada rasa macam burning sensation atau rasa panas-panas dada. Saya pun tak berani nak jawab apa tu, better kena refer doktor. Okay? Right. So itu adalah yang berkaitan dengan bersenam. Sebenarnya maka semputlah kereta tu. Betul lah tu, jerking, semputlah kereta tu kan. So that's why bila kita nak bergerak, memang badan kita dibina untuk bergerak, untuk kita melakukan pergerakan, bergerak, berlari, mengejar, nak memburu ke contohnya. Tapi kalau kita tak fully utilize kita punya functionality badan kita,
Alkisahnya dia akan terganggulah sedikit. Waalaikumsalam Cikgu Pian, apa khabar? Kena letak minyak hitam lebih. Kena letak minyak hitam lebih. Tapi kalau katakan kita rasa semput, tolong jangan minum minyak hitam, bahaya. Lagi sedih jadinya kan. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? So dalam kita nak exercise ni, dalam kita nak menurunkan berat badan ni, kita kena faham dia punya kunci dia adalah konsisten. Itulah yang akan menjadi yang kita nampak. Baru habis jaga exam. Alhamdulillah, Cikgu Pia dah habis jaga exam dah. Barulah Cikgu Pia boleh selalu dekat sini kan, sambil saya kena kutu dengan Cikgu Pia hari-hari. Itu saya suka. Okay. Okay, so siapa sini yang... Terima kasih kepada Puan Lina Ramli yang bertanya soalan dan juga Puan Acik Ros yang bertanya soalan. Cek komen sikit. Kod-kod ada apa-apa soalan yang mungkinlah kod-kod saya boleh explain dan tolong jawabkan. Kan? Umur tak menjadikan satu masalah untuk kita bersenam. Kita bersenam je. Kalau katakan kita tak boleh nak berjoging 10 km macam Puan Acik Ros dengan macam Puan Ariskin, kita boleh je kita boleh je mulakan dulu dengan lari-lari anak ataupun brisk walking. Asalkan kita buat brisk walking sambil kita membawang pun tak apa kan. Rindu nak mengedok coach. Mengedok. Buat slow exercise, janji kita buat. Itulah janji kita buat. Sebenarnya exercise ni pun tak semestinya macam kena berlari, kena angkat besi, tak semestinya. Kita berjalan naik tangga, turun tangga pun dah okey. Kita berjalan naik bukit, turun bukit pun dah okey dah. Tapi kita buat secara apa? Secara konsisten. Saya dulu antara salah satu cara macam mana nak meningkatkan lung capacity ataupun kita punya jantung kita supaya tak berderu dengan laju. Nak tahu tak macam mana cara dia yang saya rasa macam kita boleh buat sekarang supaya dia boleh improvekan kita punya progress kita? Cek komen kau nak tahu. Cek bagi saya love banyak-banyak sikit. Cek komen sikit. Boleh tak share sikit Facebook live ni kepada 10 tempat, 20 tempat kan? Sebab saya rasa macam saya nak buat live ni lama sikit lah. Biarlah sampai 10 jam pun. Asalkan kita dapat faham beberapa benda. Lama dah saya tak rasa buat live ni kan? Okay. Cek komen sikit kalau ada apa soalan kan. Sebab saya nak bagi tahu ni, kita ada buat beberapa benda. Ira Abdullah, terima kasih bertanya. Kalau rasa semput semasa masa bersenam, apa patut kita buat? Okey. Baca komen. Jadi saya mulakan berjalan atas treadmill sebab berat sangat mesin tu berbunyi. Lepas 2 minggu saya mula lari anak, sekarang dah boleh jogging non-stop sejauh 10 ke 12 km. Kalau tahniah Puan Rizki. Kalau rasa semput semasa bersenam, apa yang patut kita buat? Jawapan saya, kalau rasa semput, jangan teruskan. Maksudnya, kita boleh, sebab bila kita rasa semput tu, automatik kita rasa tak selesa, kan? Why not kalau katakan kita boleh buat dekat rumah dulu. Kita boleh start membina kita punya stamina dekat rumah. Contohnya macam kita boleh buat, let's say, kita boleh buat full body exercise seperti burpees. Cuba try buat burpees ataupun buat jumping jacks sebanyak 10 ke 15 kali dalam sekali round. Lepas tu pula rehat dalam masa 30 second, sambung balik. Situ kan. Puan Haliza Abdullah tak boleh nak komen, drive nak pergi check up ke hospital. Okay, saya harap Puan Haliza Abdullah dapat result yang baik dekat hospital nanti, insyaAllah. Puan Salihah Seri, terima kasih. Okay, so macam bila rasa semput tu bermaksud jantung kita, paru-paru kita rasa tak biasa lagi. So nak membiasakan, takkan stop. Nak membiasakan, kita kena buat secara slowly increasekan intensity dia. Okay, terima kasih kepada yang bertanya soalan macam ni tau. Bagus soalan tentang exercise ni, tapi bila kita nak turunkan berat badan, bila kita nak nampakkan kesan, kita kena faham benda pertama yang kita kena buat dulu adalah kita kena jaga makan. Kalaulah katakan exercise bagai nak rak sekalipun, tapi tak tahu nak jaga makan macam mana, insyaAllah progress tu akan datang macam lambat sangat. Saya dah ramai sangat jumpa orang dekat gym yang saya pergi ni, yang dia memang exercise kau-kau. Dia exercise kau-kau, dia angkat berat sana. Dia ada personal trainer yang coach dia secara fizikal. Dia buat cardio dekat treadmill, dia naik basikal, dia buat elliptical tu, dia macam-macam lah dia buat. So apa yang berlaku kepada dia tak jaga makan. So berat badan dia nampak turun, tapi bentuk badan dia tak nampak hasil dia.
Contoh macam tu lah kan. Baca komen side kan. Tapi ketika tu saya mula lari anak, saya sudah pun bermula meal plan dengan guide. Kalau tak ada guide, is impossible bagi saya nak turun sebanyak 20 kilo sebab saya gemuk dari kecil. Memang struggle nak slim. Terima kasih Puan Aris Kim. Puan Alicia Sofia, macam saya dulu masa berat belum turun tak boleh nak berjogging, tapi sekarang syukur dah boleh jogging 5 km konsisten. Tahniah. Puan Latifah Abdul Rahman, buat perlahan ikut kemampuan diri sendiri. Exactly Puan Latifah, betul, ikut kemampuan diri. Kita nak turunkan berat badan, kita tak nak buat secara paksa. Sebab bila kita buat secara paksa, apa yang berlaku kepada diri kita, kita takkan dapat sustain activities begitu. Kita takkan dapat buat secara konsisten, maksud saya kan. So kita tak nak usaha kita tu besar sangat tapi kita hanya buat sekali. Memang tak nampak, tak ada kesan. Kalau kita buat sikit-sikit tapi kita buat dengan kerap, barulah kita akan nampak kesan. Macam saya cakap tadi, benda yang pertama kita buat, walaupun kita exercise ke tak exercise ke, kita kena jaga makan dulu. Siapa dekat sini mungkin kali pertama ke, saya nampak ada beberapa nama-nama yang baru yang komen. Boleh tak komen siapa dekat sini yang kali pertama bersama dalam Facebook Live ni? Boleh tak komen saya kali pertama? Sebab saya nak invite you all semua, termasuk kali pertama ke ataupun dah banyak kali ke, termasuk sekali yang mungkin dah lama sangat kan, dah setahun lebih, macam Cik Ta saya nampak yang selalu ada dalam Facebook Live kita. Saya nak invite you satu benda. Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu apakah sebenarnya yang saya nak buat? Okay, saya minggu ni kita akan buat beberapa benda sebenarnya. Saya kali pertama, Cikgu Pia pun saya kali pertama lepas dah lama tak tengok ya. So apa tu, kita ada buat beberapa benda. Yang pertama sekali, kita akan buat special Friday live setiap hari Jumaat jam 9 malam. Tak sabar-sabar nak tunggu 27 hari bulan ni. Okay, Puan Ira Abdullah, tak sabar-sabar. Okay, 27 hari bulan ni lah kita akan ada mega live. Okay, tapi sebelum mega live tu, hari Jumaat ni kita ada special Friday live yang mana saya akan share content dan saya akan tunjukkan di kalangan student kita yang berjaya turunkan berat badan dengan cara yang macam mana dia buat. Kadang-kadang kita ni rasa macam bila kita nak turunkan berat badan, kita cuba buat cara yang kita rasa okey, tapi kita rasa macam tak berhasil. So kadang-kadang, that's why bila kita buat special Friday live ni, saya akan selalu invite student kita untuk bagi sedikit macam sharing tentang macam manakah progress dia nak turunkan berat badan, macam manakah progress dia berjaya turunkan berat badan melalui cara dia, dan dia akan share juga masalah dia dan sebagainya. Mungkin dia punya masalah kita pun sedang alami sekarang, dan macam mana cara dia selesaikan, dan kita boleh belajar macam mana cara dia boleh selesaikan masalah tersebut. Cita tak ingat dah berapa juta kali dah kan. So berapa juta, saya punya Facebook Live saya rasa tak sampai 1 juta ni Cik Ta. Okay, so special Friday live hari Jumaat ni, dan of course untuk student Black Magic dan Titanium, kita akan ada Black Magic Mentoring punya group coaching hari Khamis. Dan 27 hari bulan ni kita akan buat satu event nama dia Mega Live. Mega Live ni binatang apa pula? Siapa nak tahu Mega Live ni binatang apa? Bukannya kucing, bukannya anjing, bukannya arnab. Okay, Mega Live ni adalah satu event yang kita lakukan untuk share macam manakah rahsia student-student kita berjaya turunkan berat badan dan berjaya jadikan diri mereka lebih slim daripada diri mereka yang asal dalam masa yang singkat tanpa produk. Gitu kan. Pertama, dia dapat jadi slim. Kedua, dia dapat turunkan berat badan. Nombor 3, dia dapat turunkan, dapat kedua-dua progres dalam masa yang singkat. Dan yang paling best sekali, tanpa produk. So 4 benda ni saya akan sumbatkan semua sekali dalam satu event Mega Live yang mana saya akan share daripada jam 9 pagi ke 5 petang non-stop, kecuali 2 jam waktu makan dengan waktu nak solat. Okay, siapa yang dah daftar Mega Live tu, tahniah. Kita jumpa 27 hari bulan ni juga nanti. Kepada yang belum daftar ni, okay, saya nak tunjukkan beberapa gambar-gambar saya. Boleh tak di kalangan student kita yang ada dekat sini? Puan Sally bagi tahu, dah 2 hari tak berjoging kat track. Saya bergerak kat liling rumah je, nyapu laman je, kata Puan Salihah Sally. It's okay, kita buat mana yang kita boleh buat. Tapi kalau kita boleh increasekan intensity tu, InsyaAllah barulah terbaik. Siapa nak tengok gambar-gambar seterusnya? Saya nak tunjuk gambar-gambar di kalangan student kita yang ada dekat sini. Sambil tangan kiri saya pegang stand handphone, takut terjatuh lagi. Dan tangan saya pegang
pegang iPad. Ni gambar Puan Ariskim dulu dan sekarang sebelum. Alamak, Puan Ariskim punya gambar dulu ada dekat sini. Saya kena transfer kejap. Okay, so itulah yang pertama lah. Yang pertama, macam mana diorang-diorang ni berjaya turunkan berat badan, macam mana diorang-diorang ni boleh nampak kesan dengan sangat cepat progres mereka. Itu yang saya nak share kepada korang. Itulah nombor 1. Saya nak sharekan. Itulah yang pertama. Okay, untung le rumah ada laman yang luas kan. Untung gila. Saya kalau boleh, itu pun saya nak juga. Itu nombor 1. Saya akan tunjukkan. Mana gambar seterusnya? Gambar seterusnya juga adalah apa? Macam cetak. Saya tunjuk gambar-gambar mereka yang dekat sini je lah. Gambar cetak dulu macam ni. Dulu dia macam ni. Sekarang macam ni. Okay, nampak tak perubahan bentuk badan cetak dalam masa yang berapa lama saya tak ingat. Tapi yang penting sekali, cetak dah jadikan diri dia jauh lebih berkeyakinan daripada diri dia sebelum ni. Dan menjadikan senang untuk dia nampak orang puji dia. Nampak kesan. Itu nombor 1. Dan itu cetak. Okay, saya nak tunjuk dia gambar seterusnya. Di kalangan yang ada dekat sini. Cikgu Pia. Cikgu Pia yang suka mengedok saya tadi tu. Ni Cikgu Pia dulu macam ni. Ni sekarang macam ni So perubahan bentuk badan Cikgu Pia pun jelas ketara kita nampak. Poin dia dekat sini adalah persoalan dia, macam mana diorang ni boleh dapat jadi slim dalam masa yang singkat tanpa produk. Itu persoalan dia. Yang itulah yang saya akan bongkarkan rahsia dari plus size ke S tanpa produk yang saya akan share dalam Mega Live 27 Mac 2021 untuk yang mengambil general dan VIP. Kita akan jumpa pada 27 Mac. Kepada yang berada dekat dalam yang mengambil VIP, kita akan jumpa pada keesokan harinya. Pendaftaran sekarang ni serendah RM19 je. Saya rasa memang sangat gila rugi, terutamanya kepada mereka yang sangat gila committed nak turunkan berat badan tapi tak tahu nak mula dekat mana. Dan supaya permulaan mereka nak turunkan berat badan tu tak buang masa macam teragak-ragak cara mana yang boleh buat ni, cara mana yang boleh buat ni. So bagi saya, kalau katakan kita boleh mulakan dengan cara yang efektif, why not kita mulakan dengan cara efektif? Kita mulakan dengan cara yang dah terbukti berkesan di kalangan student kita. Comelkan Cikgu Pia. Puan Salihah Salih kata Cikgu Mia. Pun boleh Cikgu Mia. Cikgu Mia. Merecik kata Ceta kan. Tu merecik pula. Mengaum merecik. Okay, so macam saya cakap tadi, pendaftaran masih lagi dibuka serendah RM19. Kalau lah katakan kita tak grab this opportunity, saya rasa memang sangat gila rugi. Jadi bagi saya, why not kalau katakan kita mulakan langkah nombor 1 ni. Nombor 1 dengan cara apa? Dengan cara pertama, of course, kita boleh daftar Mega Live sebagai langkah awal. Dan yang seterusnya, kalau katakan kita rasa kita nak mulakan dengan lebih cepat, nak mulakan hari ni, kita boleh dapatkan meal plan. Meal plan tu boleh dapat daripada siapa? Meal plan tu boleh dapatkan daripada mana-mana fitness coach yang ada dekat luar sana, yang ada tauliah, yang dah ada result. So boleh dapatkan daripada mereka macam mana nak makan dan sebagainya. So kalau katakan nak gunakan cara meal plan daripada kita pun boleh, tak ada masalah. Yang paling penting sekali adalah kita kena committed. Kalau tak committed, meal plan ke tak meal plan ke, memang tak jadi apa. Siapa sini faham maksud saya? Okay, saya rasa itu je kot daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sebab bersama dalam Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah malam nanti. Malam nanti mana boleh malam nanti kita ada dengan Warriors. Okey. Ya, betul, sangat-sangat gila rugi kalau tak join dengan cara kami. So terima kasih kepada Cik Ta, terima kasih kepada semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.